Assalamualaikum guys, nama saya Abiz Ishraf and welcome back to my channel. Bagi orang yang meminati sejarah ni, sudah pasti apa kenal siapa tu Genghis Khan. Genghis Khan adalah pengasas dan pemerintah Empayar Mongol sehingga tahun 1227. Genghis Khan adalah individu yang bertanggungjawab dalam usaha menubuhkan empayar yang menjadi kerajaan terbesar dalam sejarah manusia. Bermula dengan menyatukan suku kaum nomad, iaitu usaha penaklukan oleh Genghis Khan diserahkan kepada anaknya, Ogedei Khan, yang memperluaskan Empayar Mongol hingga ke Asia Tengah dan China. Kalau kita tengok era kegemilangan Empayar Mongol ni, dia mengawal kawasan berkeluasan hampir 33 juta kilometer persegi. Dan kalau kita tengok saiz Empayar Mongol ni kan, saiz dia sebesar benua Afrika. Kalau kita tengok keluasan dia, 22% keluasan dia daripada daratan bumi. Senang nak kata Empayar Mongol ni 100 kali ganda saiz Malaysia. So yang ni adalah satu empayar yang sangat-sangat besar. And bukan setakat itu sahaja, 40 juta orang nyawa terkorban di tangan Genghis Khan. Dan Genghis Khan dianggap sebagai antara pemerintah paling bengis dan kejam di dunia ini. Tetapi, Genghis Khan juga dipuji kerana berjaya menghasilkan suasana politik yang bersatu di Silk Road yang membolehkan perdagangan dan komunikasi dari Timur Laut Asia ke Barat Daya Asia Islam dan juga Kristian Eropah. Ini secara tak langsung telah memperluaskan hubungan ini antara ketiga-tiga budaya ini dengan Genghis Khan. So dalam video hari ini kita akan tengok tentang kisah kehidupan Genghis Khan, iaitu anak pada seorang nomad yang berjaya menakluki seluruh Asia ni dan menjadi seorang king dan menjadi seorang pemerintah yang paling kejam dalam dunia ni. Jom kita masuk dalam video. Kalau apa tengok kehidupan awal Genghis Khan ni kan, dia dilahirkan pada tahun 1162 dan dia diberi nama Temujin. So nama sebenar Genghis Khan ni adalah Temujin. So Genghis Khan ni macam nama gelaran dia lah. Dan dia dilahirkan berdekatan dengan sempadan Mongolia dan Siberia pada hari ini. Genghis Khan mempunyai 6 adik-beradik, 4 kandung, 2 tiri. Bapa Genghis Khan yang bernama Yasuge adalah ketua puak Borjigin yang muncul sebagai ketua pemerintah puak Mongol. Kehidupan awal beliau agak sukar apabila bapaknya mengaturkan perkahwinan dan menghantar Temujin, iaitu Genghis Khan, tinggal bersama keluarga bakal isterinya yang bernama Borte ketika beliau berusia 9 tahun. Genghis Khan dikatakan disuruh menjadi ketua pembantu rumah sehingga bersedia untuk berkahwin pada usia 12 tahun. Selepas menghantar Genghis Khan ke rumah bakal isterinya, bapa Genghis Khan dalam perjalanan balik ke rumah dan dia terserempak dengan puak musuh yang menawarkan makanan yang mempunyai racun. Bapaknya mati akibat memakan makanan tersebut. Apabila mendengar berita tersebut, Genghis Khan pulang ke rumahnya dan menuntut posisi ayahnya untuk menjadi ketua puak itu. Tetapi abang tirinya yang bernama Baekje, yang merupakan ahli keluarga lelaki yang paling tua itu, mula menunjukkan kuasa dan berhak menuntut dan menjadi Hyoelin, iaitu ibu Genghis Khan, sebagai isteri. Tak puas hati dengan situasi itu, Genghis Khan dan abang kandungnya yang bernama Kasar telah membunuh Baekje. Ketika berusia 15 tahun, Genghis Khan telah dicolek oleh musuh bapaknya dan telah dijadikan hamba. Tetapi dia berjaya melarikan diri. Genghis Khan mula dipandang tinggi kerana mampu melepaskan diri dan kemudiannya dia menubuhkan pakatan bersama Jelme dan Borchu. Dan ketika ini, puak-puak di Mongolia tidak bersatu dan ia menjadi satu adat untuk mengukuhkan pakatan buat sementara dengan mengaturkan perkahwinan anak-anak. Menggunakan apa yang diajarkan oleh ibunya, iaitu kepentingan pakatan yang kuat bagi memastikan kestabilan Mongolia, Temujin, iaitu Genghis Khan, mula mendapat satu idea. Genghis Khan, dia kahwin dengan Borte ketika berusia 16 tahun dan dia menggabungkan dua puak ini sekali. Isteri Genghis Khan, iaitu Borte, dia telah dicolek oleh puak Merkits, tetapi dia telah diselamatkan oleh Genghis Khan sendiri. Dia dibantu oleh puak Keraitis yang memberikan bantuan 20,000 orang tentera dan juga oleh rakannya, iaitu Jamuka, yang ketika itu adalah Khan, pemerintah tentera dalam puak Jadaran. Walaupun berjaya mengalahkan puak Merkits, ia merupakan bibit-bibit perpecahan antara Genghis Khan dan Jamuka, yang mana mereka adalah blood brothers, telah bersumpah untuk kekal setia selamanya. Antara faktor utama perpecahan antara mereka adalah kerana Jamuka menyokong pemerintahan tradisional Mongolia secara aristokrasi dan Genghis Khan pula mengikut cara meritokratik. Cara yang dipegang oleh Genghis Khan telah menarik rangkuman rakyat yang lebih luas serta mendapat pengikut daripada golongan bawahan. Genghis Khan seolah-olah melanggar adat apabila menjadikan sekutu yang mahir untuk memegang jawatan yang tinggi dan melaksanakan hukuman terhadap pihak musuh yang sepatutnya menjadi hak ahli keluarganya. Dia mengaturkan dan memecahkan pahlawan-pahlawannya kepada 10 unit tanpa mengira hubungan kekeluargaannya. Sebanyak 4 orang anak lelaki telah dilahirkan oleh Borte, iaitu Jochi, Jagatai, Ogedei dan Tonui.
Genghis Khan mempunyai ramai lagi anak dengan isteri-isteri lain, tetapi dikecualikan daripada pergantian tahtanya. Dan ada yang mengatakan, ada yang mempercayai Genghis Khan mempunyai 500 orang isteri. Kalau hampa tengok kehidupan awal Temujin, iaitu Genghis Khan ni, dia dipenuhi dengan dakwaan beberapa siri pengkhianatan dan konspirasi. Termasuklah keretakan hubungan dengan kawan baiknya Jamuka yang juga ingin menjadi pemerintah Mogol, dan juga masalah dengan bomoh yang ingin melagakan Genghis Khan dengan adiknya yang bernama Kasar. Dengan ini, Genghis Khan lebih teliti dalam merancang mengumpulkan maklumat serta menyelidik motivasi musuhnya dengan menggunakan rangkaian penintipan yang lebih luas. Taktiknya berhasil apabila Genghis Khan berjaya menyatukan puak Merkids, Naimans, Mongols, Karatas, Tatars, Uhyurs dan beberapa puak kecil yang lain di bawah kuasanya. Kejayaan ini dianggap sebagai sesuatu yang sangat hebat kerana sebelum ini puak-puak ini tidak pernah bersatu. Dengan berada di bawah satu tampuk pemerintahan yang sama, ia telah meleraikan persengketaan dan bergabung menjadi satu pasukan tentera dikenali sebagai Mongol. Menjelang tahun 1205, ketika dia berusia 43 tahun, semua musuh Genghis Khan telah dihapuskan, termasuklah bekas kawan baiknya Jamuka. Walaupun Genghis Khan ni berkepercayaan animis, tetapi pengikut-pengikutnya termasuk daripada golongan Kristian, Muslim dan juga Buddha. Pada tahun 1206, Genghis Khan dia mesyuarat dengan ketua daripada setiap wilayah ataupun puak yang disatukan olehnya dan menubuhkan sebuah negara yang lebih kurang sebesar Mongolia pada hari ini. Dalam mesyuarat yang dikenali sebagai Kurultai itu, dia diberikan gelaran Chinggis Khan yang bermaksud pemerintah universal yang kemudiannya dikenali sebagai Genghis Khan di barat. So dari sinilah asal gelaran nama Genghis Khan itu. Seramai 1 juta orang berada di bawah pemerintahannya ketika puak-puak ini bersatu. Untuk nak mengelakkan daripadanya tercetus perbalahan di antara puak ini, dia menghapuskan sistem aristokrasi ini. Perkara-perkara lain juga telah diubah oleh Genghis Khan seperti mengharamkan penjualan dan pencolekan wanita, mengharamkan sistem hamba dalam kalangan Mongol dan juga menghukum bunuh kepada pencuri ternakan. Dia juga mengarahkan penggunaan sistem tulisan, menjalankan banci, mengurniakan imuniti diplomatik kepada duta asing serta memberikan kebebasan beragama. Genghis Khan telah membawa banyak perubahan moden pada 1000 tahun yang lepas itu, dan yang inilah adalah salah satu sebab sebab rakyat pada masa itu menyanjung dia tinggi. Selepas beberapa pencerobohan oleh Mongol terhadap kerajaan Xia di barat laut China, inisiatif terbesar telah dilancarkan pada tahun 1209 yang membuatkan mereka menghampiri ibu kota Xia, iaitu Yinchuan. Tentera Mongol terdiri daripada pasukan berkuda yang sangat mahir dalam berkuda dan pakar dalam memanah. Taktik yang digunakan mereka di Yinchuan adalah melakukan pengeluaran palsu dan kemudian melancarkan pengepungan. Taktik ini berjaya dan pemerintah Xia telah menyerah kalah. Bagi melebarkan sayap empayar Mongol, Genghis Khan mengarahkan serangan ke atas dinasti Jin di utara China. Kerana pemerintah dinasti ini menuntut supaya Genghis Khan untuk menyerah diri. Dengan kekuatan yang lebih rendah daripada kekuatan musuh, tentera Mongol mula menyerang dan merosakkan perkampungan dari tahun 1211 hingga 1214, menyebabkan ramai orang kampung yang terdiri daripada petani miskin telah melarikan diri ke bandar. Situasi ini menyebabkan bekalan makanan, diternak dan ditanam di kawasan luar bandar telah berkurangan dan mencetuskan masalah. Tak puas hati dengan situasi tersebut dan marah dengan situasi tersebut, tentera dinasti Jin telah membunuh berpuluh-puluh ribu petani mereka sendiri. Dalam peperangan ini, hampir separuh daripada 950,000 tentera dinasti Jin telah terbunuh oleh tentera Mongol dengan kekuatan 110,000 tentera berkuda. Tentera Mongol kemudiannya mengepung ibu kota Zhongdu yang dikenali sebagai Beijing pada hari ini, yang membuatkan pemerintah dinasti Jin bersetuju menyerahkan sutera, perak, emas dan kuda dalam jumlah yang banyak. Pemerintah Jin kemudiannya melarikan diri ke selatan, menyebabkan Genghis Khan menganggap ini sebagai pelanggaran perjanjian dan dia menghancurkan Zhongdu. Pada tahun 1218 hingga 1221, Genghis Khan menerajui Mongol dalam peperangan dengan Empayar Khwarizm, Turkmenistan, Uzbekistan, Afghanistan dan Iran pada hari ini, yang diketuai oleh Shah Ala ad-Din Muhammad. Genghis Khan dia melihatkan Khwarizmia sebagai berpotensi sebagai rakan dagangan komersial menggunakan Silk Road. Dia menghantar sebuah karavan untuk menubuhkan ikatan dagangan secara rasmi dengan Empayar Khwarizm. Tetapi, karavan itu telah diserang oleh Governor Khwarizmia yang mendakwa karavan itu mengandungi perisik. Governor itu enggan membayar ganti rugi rampasan karavan itu dan ia menambahkan lagi ketegangan. Genghis Khan sekali lagi menghantar 3 orang wakil, 2 orang Mongol dan seorang Muslim untuk berjumpa terus dengan pemerintah Khwarizmia Shah Ala. Tetapi, Shah Ala dia mengarahkan kepala ketiga-tiga wakil Genghis Khan itu dicukur dan wakil Muslim tersebut telah dipancung. Kepala beliau dihantar pulang bersama 2 lagi wakil Mongol. Genghis Khan yang marah dengan penghinaan tersebut, dia telah merancang pencerobohan terbesar dalam sejarah pemerintahannya.
dengan mengarahkan 100,000 orang tentera yang terdiri daripada pegawai paling mahir bersama beberapa orang anak-anaknya. Dengan kekuatan tentera yang lebih rendah, tentera Mongol telah menyerang Empayar Khwarizm. Genghis Khan yang marah atas tindakan Shah Alam telah membalas dendam dengan membunuh dan menyembelih 1.25 juta rakyat Empayar itu, dan ada yang mengatakan kesemua rakyat Empayar itu dibunuh. Ia dikatakan sebagai pembunuhan beramai-ramai yang terbesar dalam sejarah ketika itu. Tukang kayu dan tukang emas telah diselamatkan oleh golongan aristokrat serta tentera Khwarizm yang menentang telah dibunuh. Tulang rangka mangsa-mangsa tersebut kemudiannya ditimbunkan di tengah kota sebagai peringatan kepada semua apa yang akan berlaku jika membantah permintaannya. And tak cukup dengan itu, Shah Alam telah dibunuh oleh Genghis Khan dengan cara paling kejam, iaitu menuangkan leburan perak ke dalam mata dan telinganya. Kemenangan itu telah membuatkan Bukhara, Samarkand dan Urgench jatuh ke tangan Empayar Mongol. Selain daripada pembunuhan pemerintah Empayar Khwarizm dengan kejam, Genghis Khan dan tenteranya sangat terkenal dengan keganasan dan kebengisan yang membuatkan beliau dianggap sebagai antara pemerintah yang digeruni dan ditakuti dalam sejarah manusia. Genghis Khan biasanya akan meminta musuh untuk menyerah kalah dan kemudiannya membunuh serta memusnahkan kesemua yang ada, termasuk keluarga dan rakan-rakan musuh. Mereka sangat gembira dan berbangga dengan pembunuhan yang mereka lakukan, dan mereka berasakan ia dapat menakutkan musuh-musuh. Dengan ini, ia membuatkan musuh menyertai tentera Mongol tanpa perlu mengorbankan tentera sendiri. Satu daripada peraturan purba dipegang teguh oleh Genghis Khan, yang mana mereka tak dibenarkan menumpahkan darah mulia walaupun ianya pihak musuh. Apabila mereka menangkap musuh yang daripada kelahiran yang mulia, mereka tidak menikam atau mengelak. Tetapi, ia tak bermakna mereka takkan bunuh musuh tersebut. Tentera Mongol telah membaringkan tawanan dan meletakkan sepapan kayu ke atas mereka. Tentera Mongol kemudiannya naik ke atas papan tersebut dan memijak papan tersebut sehingga tawanan-tawanan itu mati. Genghis Khan juga menggunakan tawanan perang yang tidak mempunyai apa-apa kemahiran sebagai perisian manusia yang diletakkan di hadapan tentera perang ketika serangan akan datang. Terdapat juga insiden di mana beribu-ribu rakyat China bertindak membunuh diri untuk mengelakkan diri mereka dibunuh oleh Genghis Khan. Genghis Khan dipulang ke Mongolia pada tahun 1225 dan dia mengawal sebahagian besar wilayah daripada Laut Jepun hingga Laut Caspian. Dalam pemerintahan Genghis Khan, dia telah menakluki 2 kali ganda kawasan berbanding mana-mana penakluk yang ada dalam sejarah manusia yang telah mendekatkan hubungan antara tamadun timur dan barat. Tahta beliau diberikan kepada anak, Ogedei Khan, yang kemudiannya memberikan kepada cucunya, Kublai Khan. Anak Genghis Khan, Ogedei Khan ni, dia meluaskan empayar Mongol ni sehingga ke Poland, Vietnam, Syria dan Korea. Penaklukan ini berakhir pada tahun 1368 yang ketika itu diterajui oleh Tongun Temur, keturunan Genghis Khan juga. Dan pada Ogos 1227, Genghis Khan dia meninggal dunia ketika dia berusia 65 tahun. Kematian Genghis Khan ni boleh dikatakan sesuatu yang sangat misteri sebab sampai sekarang siapa pun tak tahu punca kematian sebenar Genghis Khan. Dan sampai sekarang juga tiada siapa tahu lokasi pengebumian atau kubur Genghis Khan. Ada yang mengatakan sebab kematian Genghis Khan adalah dibunuh ketika berperang, ada yang kata penyakit, dan ada yang juga kata jatuh daripada kuda atau disebabkan luka berterusan dalam peperangan. Menurut The Secret History of the Mongols, Genghis Khan mati disebabkan kecederaan akibat jatuh daripada kuda ketika sedang memburu. Tetapi, yang ni pun hanyalah satu teori yang tidak terbukti. Walaupun Genghis Khan ni, dia lebih dikenali sebagai pemerintah yang kejam ataupun seorang yang tidak berperi kemanusiaan pun, terdapat beberapa sumbangan beliau terhadap dunia. Genghis Khan diiktiraf sebagai orang yang bertanggungjawab dalam menyatukan Silk Road menjadi satu suasana politik yang damai yang telah menghubungkan komunikasi dan perdagangan daripada Timur Laut Asia ke Islam Barat Daya Asia dan Kristian Eropah. Hasilnya, ketiga-tiga budaya berlainan ini telah diperluaskan. Selain pemanah dan kuda, senjata paling penting bagi empayar Mongol adalah sistem komunikasi mereka yang sangat luas. Ketika mula-mula dilantik sebagai Khan, Genghis Khan telah mengerahkan pembinaan stesen pos dan menghantar surat di seluruh empayarnya. Sistem ini dinamakan sebagai Yam atau Orto. Dengan ini, dia telah mencipta sistem pos antarabangsa yang pertama. Sistem ini kemudiannya digunakan oleh cucunya, Kublai Khan, di kawasan jajahan mereka di China. Stesen pos bukan hanya digunakan untuk menghantar surat, tetapi juga untuk menghantar pegawai, tentera dan pembesar asing. Sebanyak 1,400 stesen pos terdapat di China sahaja ketika di akhir pemerintahan Kublai Khan. Walaupun Genghis Khan ni seorang pemerintah yang kejam pun, dia ni juga seorang pengasas sistem kurir antarabangsa. So guys, yang tu je untuk video hari ni. And apa pendapat apa tentang kisah Genghis Khan ni? Komen kat bawah. So nanti aku akan jumpa dengan video lebih menarik. Terima kasih. Ciao.